Hello, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Bisnes Alternatif bersama saya Hilal Azmi. Dan hari ini kita nak membincangkan tentang topik bagaimana untuk memaksimalkan penggunaan media sosial dalam bisnes. Dan bersama saya sekarang ialah untuk membincangkan hari ini ialah Aim, ataupun yang lebih nama sebenarnya Abdul Rahim bin Naswah. Abdul Rahim bin Naswah. Yes. Ya, okey. Aim ... Dia ni adalah sebenarnya senior editor untuk Media Network. Media Network. Sekarang ni Aim, kenapa media sosial ni sebenarnya kita, yalah sebab sekarang ni bisnes dah banyak. Betul. Bisnes dah banyak, lepas tu orang nak gunakan media sosial tu untuk bisnes, terutamanya untuk marketing. Apa potensi yang ada sangat dekat media sosial ni dalam bisnes sebenarnya? Okey, sebenarnya media sosial ini yang mana para peniaga ni dia kena faham. Dia kena mengambil kesempatan yang ada di media sosial ini, yang mana sekarang ni pemasaran zaman sekarang ni menggunakan internet itu lebih berjaya kalau dibandingkan dengan cara konvensional. Okey. Kenapa? Sebab rakyat Malaysia ni mengikut statistik daripada 18 juta orang yang menggunakan internet setiap hari, 13 juta daripada 18 juta itu kerap menggunakan internet daripada 4 jam sehingga 8 jam satu hari untuk melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya lagi lah. Okey. Sekarang ni Aim, kalau kita dah cakap kita nak guna, memang dah 13 juta dari segi masanya pula. Sebab sekarang ni kita nak kena pastikan untuk penggunaan media sosial ni kita nak maksimalkan ni, kita nak kena guna dia sebaik-baiknya. Dan dari segi timing, masa online tu biasanya dalam pukul berapa orang akan paling tinggi orang online? Kalau kita mengikut kita punya kajian dekat Media, antaranya waktu-waktunya mendapat sambutan untuk setiap update di Facebook kami ialah di antara office hour 8 pagi sampai pukul 5 petang. Dan paling banyak sekali ialah waktu lunch hour lah, yang mana banyak orang menghabiskan masa sewaktu makan melayari laman sosial menggunakan gadget-gadget mereka. Dan maksudnya dekat situ waktu pejabat, adakah sebenarnya waktu pejabat ni orang-orang kita ni sebenarnya tak bekerja atau apa? Dia orang bekerja, tapi sebab kita kena faham tau, sekarang ni internet ni dia bukan dekat komputer je, dekat telefon pintar seperti iPhone, kamu ni. Jadi mereka ni bekerja, tapi dalam masa yang bekerja dia orang banyak menghabiskan waktu dia orang dalam media sosial. Seperti Facebook itu tak dapat dipisah kepada orang kita sekarang ni. Jadi melayari Facebook itu adalah salah satu kewajipan pada orang kita sekarang ni. Di mana-mana sekalipun, termasuk luar negara sekali, bukan Malaysia je. Jadi untuk memaksimalkan penggunaan sosial media ni untuk menjana pendapatan untuk bisnes adalah salah satu peluang yang mana para peniaga harus mengambil kesempatan yang ada ni untuk memantapkan lagi perniagaan diorang. Kalau macam tu, biasanya bisnes yang macam mana? Sebab kalau yang saya tahu dari segi blogging apa semua ni, dia akan hanya melibatkan bisnes yang melibatkan advertising ataupun periklanan kan. Apa bisnes lain yang mungkin sebenarnya kita boleh teroka dengan hanya menggunakan media sosial ni sebenarnya? Apa bisnes yang boleh kita teroka? Sebenarnya bisnes ni, apa-apa sebarang perniagaan pun, dia untuk maju ke hadapan, dia mesti memerlukan pemasaran, iaitu pengiklanan, advertising. Jadi cara yang paling efisien sekali untuk memasarkan produk ini dengan cara yang lebih efisien, murah, ialah dengan menggunakan social media. Macam tadi saya cakap, sebab orang kita ni banyak menghabiskan masa di social media. Jadi dengan secara langsung menggunakan medium social media ni untuk melakukan marketing adalah lebih berkesan berbanding dengan cara meletakkan banner, yang mana di social media itu ada hubungan komunikasi dua hala antara pelanggan dan juga peniaga. Dan dari segi platform pula. Platform apa yang paling mendapat tempat? Kalau dua platform utama yang saya tahu, dan memang kami pun di Kini Trending selalu pakai platform ni, iaitu Twitter dan Facebook lah, yang memang mendapat perhatian ramai. Dan banyak lagi platform-platform baru wujud daripada benda ni. Betul, seperti apa platform yang ada yang sebenarnya mungkin dari segi ranking, penglihatan ataupun pengamatan daripada Media sendiri, apakah ranking? Dari segi rankingnya, apa platform yang paling bagus lah, paling mendapat perhatian? Seperti saya cakap tadi, social media sekarang ni dia ada macam-macam jenis social media, seperti Instagram yang mana orang berkongsi gambar, Twitter orang update status macam-macam, Facebook orang boleh komen, like dan share dan pelbagai. Kemudian ada yang paling baru sekali, iaitu Kik, orang upload video dan pelbagai jenis perkara yang boleh mereka lakukan kat social media. Jadi pada pendapat saya, antara medium yang paling sesuai untuk melakukan pemasaran sekarang ini di internet adalah Twitter,
Facebook dan juga Instagram. Sebab di sini adanya komunikasi antara dua pihak, pelanggan dan juga dan juga peniaga yes. Macam orang dekat Instagram kan, dia upload gambar baju nak jual RM20. Jadi orang boleh komen, cantik ke baju ni? Kat mana nak beli? Macam mana nak beli? Jadi ini memudahkan pelanggan dan juga peniaga tu untuk berhubung satu sama lain. Jadi antara medium yang paling bagus untuk melakukan bisnes online ini adalah Facebook, Instagram, Twitter dan juga salah satu lagi ialah blog lah. Blog. Dan saya rasa untuk lepas ni saya akan tanya lagi dekat Aim pasal macam mana pula untuk kita selenggara akaun-akaun media sosial kita untuk bisnes. Kita berehat dulu seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Masih lagi bersama saya Hilal Azmi dan Aim iaitu senior editor untuk Oh Media. Okey, sekarang ni Aim, tadi kita dah tahu platform, pukul berapa orang online, betul kan? Dan sekarang ni kita nak tahu juga macam mana nak selenggara sebenarnya, sebab kita biasanya kebanyakan bisnes-bisnes baru dia ada satu masalah besar, iaitu contohnya saya ni berniaga durian krip lah contohnya. Setiap hari saya akan update pasal durian krip dan sampai saya punya pengikut dekat Twitter ke Facebook pun muntah dengan durian krip tanpa perlu makan pun. Macam mana sebenarnya? Dia macam ni tau. Seperti kami di O Media, kami membina satu komuniti yang kukuh, yang mana komuniti itu berkekuatan seramai 1.1 juta orang, tercampur sekali dengan Facebook fanpage dan juga blog-blog kami. Jadi apabila kita ada komuniti itu, kita perlu membina kepercayaan antara kami di O Media dan juga kita punya audiens lah. Kita kena bina kepercayaan dan juga komuniti. Jadi selepas kita ada kepercayaan daripada komuniti kita, maka selepas itu mudahlah bagi kita untuk menjalankan sebarang pemasaran di sosial media ini dengan cara yang lebih efektif dan dapat memberikan impak yang paling maksimal untuk sebarang jenis pengiklanan. Kalau Hilal perasan, dekat O Media dia bukan senantiasa update status berkenaan dengan pemasaran ataupun sebarang pengiklanan. Jadi apa kami buat ialah kami mengupdate status dengan memberi pelbagai informasi dan juga maklumat terkini kepada semua kita punya audiens. Okey, jadi mereka tak rasa bosan dengan durian krip je 24 jam. Nampak tak ke situ? Okey, tapi macam mana pula sekarang ni ada jugalah, okey, itu mungkinlah pendekatan yang dibawakan oleh O Media, dan ada juga pendekatan lain yang dia suka isu-isu penting, contohnya macam isu-isu hiburan, kursi-kursi artis ataupun isu-isu politik lah, terutamanya di musim pilihan raya ni kan. Dan sebenarnya macam mana untuk kita tarik kita punya audience tu, wujudkan komuniti tu dengan begitu aman? Sebab sekarang ni kalau saya tengok O Media pun berjaya lah mengawal audience tu agar tak berlaku ni kan. Macam mana Pak? Kita faham dekat sekarang ni dekat social media ni banyak keyboard warrior tau. Apa sekalipun kita cakap, ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi sebagai seorang peniaga yang ingin mengekalkan keamanan di antara audiens dan juga bisnes, mereka seharusnya berpihak kepada neutral punya side. Okey, jangan campurkan agama dan juga politik dalam perniagaan. Okey, kalau nak berkongsi tentang hal-hal ataupun isu-isu semasa seperti sekarang ni tengah sibuk pasal PRU, jadi pihak yang tengah-tengah. Okey, jangan memihak pada sana, jangan memihak pada sini. Okey, sebab itu akan menyebabkan perpecahan di antara dia punya audiens kita. Jadi secara tak langsung akan efek dia punya perniagaan juga. Jadi cuba kekal untuk terus maintain di tengah-tengah dengan memberikan pelbagai informasi terkini, tapi maintain di bahagian yang neutral. Okey. Dan dari segi konfigurasi ataupun untuk pemahaman kita punya audience, platform-platform media sosial, kalau Facebook saya tahulah, kalau like page tu kita ada dia punya statistik, apa stats apa semua tu untuk kita faham audience kita daripada umur berapa semua tu kan. Betul. Okey, kalau platform lain ada tak? Platform lain seperti Twitter, contoh Twitter ke Instagram tu mungkin ada ke tidak, ataupun kita perlu ada satu salah satu stats yang berbayar ke untuk kita faham kita punya audience? Okey, bab ni aku kurang tahu, tapi kalau pasal Twitter tu kurang tahu, tapi pasal Facebook memang dia ada dia punya statistik macam di Twitter dan juga Instagram ni
kita boleh tengok dari jumlah sharing, favorite, like, komen dan sebagainya. Tapi antara yang paling kukuh sekali statistik ialah di Facebook. Sebab statistik kita ada berapa banyak orang yang view pengiklanan tersebut, berapa jumlah komen, berapa jumlah like dan juga berapa jumlah share. Jadi ini secara langsung memang dapat memberikan satu kekuatan dari segi pengiklanan tersebut. Sebab kita boleh tunjuk kepada klien jumlah-jumlah ini yang kita dapatkan untuk anda punya pengiklanan. Okey, yang terakhir lah. Okey, Aim sekarang ni adakah dengan mewujudkan komuniti sebenarnya mereka juga sebenarnya memberikan kita informasi-informasi terkini ataupun mereka juga memberi kita idea-idea baru untuk bisnes kita. Macam mana kita nak gunakan benda tu? Okey, sebab tu macam tadi saya cakap dulu, apabila kita menggunakan bisnes di dalam bahagian sosial media, maknanya kita menggunakan bisnes di sosial media ni, di laman internet ini, dia ada dua kelebihan. Dia ada kelebihan dia ada satu kelebihan. Saya salah cakap tadi sebenarnya. Okey. Dia ada kelebihan itu sendiri, iaitu di sosial media ini macam tadi saya cakap, dia ada hubungan dua hala. Okey, pelanggan dan juga peniaga. Jadi di situ apabila adanya hubungan antara satu sama lain dapat berhubung, maka ada yang berkongsi maklumat kepada pelanggan, ada berkongsi okay, you nak kena improve ni, you nak kena improve tu. Jadi kita sebagai seorang peniaga, kita harus mengambil berat tentang semua feedback yang diberi oleh pelanggan untuk memastikan mereka dapat apa yang mereka nak. Macam di Omedia, ada yang menghantar email, ada yang menghantar gambar, link dan pelbagai-bagai jenis cerita untuk kita kongsikan untuk kebaikan kita punya komuniti. Jadi memang ada komuniti kita yang berkongsi pelbagai maklumat kepada kita. Okey, itu saja masa yang kita ada, Aim. Dan terima kasih banyak untuk kerana sudi bersama kita. Okey, dan sekarang ni kita dah tahu macam mana kaedah untuk memaksimalkan penggunaan media sosial untuk dalam bisnes kita. Dan itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.